أن محمدا رسول الله. Fil hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu an salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama berbandingkan salat bersendirian dengan 27 darajah. Orang mampu dengar azan tak pergi sembahyang jemaah, apa jadi? Kata Sa'id Ibn Musayyib, mereka telah mendengar panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, namun mereka tidak mahu mendatanginya, padahal mereka itu dalam keadaan sehat dan selamat. Celaka, rugilah orang-orang yang dengar azan tapi buat tuli, buat lembu, kenyang, yang tak mahu pergi ke masjid rumah Allah. Akhlak dalam ibadah solat berjamaah. Akhlak merupakan kata jamak bagi khuluq yang bermaksud budi pekerti, kelakuan dan tabiat. Akhlak ialah tingkah laku seseorang yang lahir daripada jiwa yang bersih melalui proses latihan dan pembiasaan serta penyucian jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Solat menurut bahasa ialah doa. Menurut istilah, solat ialah perlakuan yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara: bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji di Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam yang tak disukai oleh makmum. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang salat mereka tidak melepasi telinga-telinga mereka, iaitu tidak diterima: hamba yang melarikan diri sehingga dia kembali, wanita yang bermalam sementara suaminya murka kepadanya, seseorang yang mengimami sesuatu kaum sedangkan mereka benci kepadanya. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Dalam situasi ini kita dapat melihat ada makmum yang benci kepada imam. Namun demikian, kebencian yang dimaksudkan adalah kebencian dalam hal agama kerana sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, bukannya kebencian kerana kepentingan peribadi atau urusan dunia. Kebencian yang bukan berdasarkan agama tidak diterima. Tetamu dilarang menjadi imam tanpa keizinan tuan rumah. Malik bin Al-Huwairith mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi suatu kaum, maka janganlah dia mengimami mereka solat, hendaklah salah seorang dari mereka yang mengimami solat. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Dalam situasi yang pertama, kita dapat melihat individu tidak dikenali menjadi imam, sedangkan pemilik rumah, pemimpin majlis dan imam ratib yang faqih lebih berhak menjadi imam salat daripada yang lainnya kerana itu merupakan tempat mereka. Berbeza pula keadaannya dengan situasi kedua. Pemilik rumah, pemimpin majlis dan imam ratib amat digalakkan untuk memberi keizinan kepada tetamu untuk mengimami salat jika tetamu tersebut seorang ahli Al-Quran dan faqih dalam bab agama. Tempat imam tidak boleh terlampau tinggi daripada makmum. Diriwayatkan daripada Hammam, suatu hari Huzaifah mengimami salat dan beliau mengimami salat tersebut di suatu tempat yang tinggi. Lalu Abu Mas'ud menarik bajunya. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Dalam situasi ini dapat dilihat bahawa tempat imam lebih tinggi daripada makmum. Menjadi makruh hukumnya sekiranya tempat imam lebih tinggi daripada tempat makmum. Imam hanya boleh mengambil tempat yang lebih tinggi untuk tujuan pengajaran sahaja. Lurus dan rapatkan saf. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya mengatur bahu-bahu kami ketika hendak salat sambil berkata, luruskanlah saf
dan janganlah berselisih sehingga membuat hati kalian saling berselisih. Hadis riwayat Muslim. Dalam situasi yang pertama dapat dilihat bahawa saf tidak lurus dan tidak rapat. Haram hukumnya memutuskan saf dan menyelisihinya di dalam solat atau membiarkan ada celahan dan tidak menutupnya. Dapat dilihat perbezaannya dalam situasi kedua. Merapatkan saf mendatangkan banyak hikmah, antaranya menyerupai saf-saf malaikat yang mulia, menyempitkan jalan-jalan masuk bagi syaitan, dan merupakan tanda kebaikan serta kesempurnaan solat. Solat bersendirian di saf belakang. Diriwayatkan daripada Ali bin Syaiban radhiyallahu an, dia berkata, kami berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami membaiat baginda dan solat bermakmum di belakang baginda. Pada solat yang berikutnya, kami kembali bermakmum di belakang baginda. Selesai solat, baginda melihat seorang lelaki solat di belakang saf seorang diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya ketika orang itu hendak berangkat. Baginda bersabda, ulangilah salat kamu, kerana tidak ada salat bagi yang salat di belakang saf seorang diri. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Dalam situasi pertama dapat dilihat ada makmum salat di belakang saf seorang diri, sedangkan ruang kosong masih ada pada bahagian saf hadapan. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Salat di belakang saf seorang diri tidak sah salatnya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi solat tersebut. Berbeza keadaannya dengan situasi kedua, disebabkan ruang terhad di bahagian saf hadapan, maka ada makmum solat di belakang saf seorang diri. Situasi ini dimaafkan dengan bersebab, jika seseorang tidak dapat masuk ke dalam saf lalu dia solat di belakang saf seorang diri, maka solatnya dianggap sah insya-Allah. Hal ini kerana kewajipan menyambung saf gugur atas sebab-sebab yang boleh dimaafkan. Berkenaan dengan situasi pertama, berikut adalah penerangan daripada Ustaz Azhar Idrus. Hukumnya makruh sembahyang seorang di belakang. Ingat laki-laki perempuan jangan sembahyang seorang belakang. Dah sah ke tak? Sah. Faham? Tidak batal, sah. Cuma makruh perbuatan itu. Susunan saf lelaki dan perempuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf kaum lelaki adalah yang di hadapan dan seburuk-buruk saf kaum lelaki adalah di belakang. Sebaik-baik saf kaum wanita adalah di belakang dan seburuk-buruk saf kaum wanita adalah di hadapan. Hadis riwayat Muslim. Dalam situasi pertama dapat dilihat keadaan saf yang tidak tepat susunannya. Susunan saf yang tepat adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam situasi kedua. Kedudukan saf kaum wanita yang terletak di bahagian belakang selepas daripada saf kaum lelaki tidak ada perselisihan padanya. Hal ini kerana Islam sangat mencegah berlakunya percampuran di antara kaum lelaki dengan kaum wanita yang bukan mahram atau ajnabi. Makmum mendahului pergerakan imam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, tidakkah salah seorang daripada kalian takut atau hendaklah salah seorang daripada kalian takut apabila dia mengangkat kepalanya mendahului imam, bahawa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keldai, atau Allah akan merubah rupanya menjadi rupa keldai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam situasi yang diberikan, terdapat makmum yang mendahului pergerakan imam, sedangkan mendahului imam hukumnya adalah haram berdasarkan kepada kesepakatan para ulama. Seorang makmum tidak boleh rukuk sebelum imam, atau bangkit dari rukuk atau sujud sebelumnya. Makmum yang sengaja mendahului imam, solatnya tidak sah. Wallahu a'lam. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih.